Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita pada kali ini. Untuk kali ini kita akan membincangkan sejarah tingkatan 3 bab 5 iaitu pentadbiran barat di Sarawak dan Sabah. 5.2 Perluasan kuasa dinasti Brooke di Sarawak. Sarawak ketika kehadiran James Brooke, di mana kawasan Sungai Sarawak merupakan kawasan ekonomi yang penting. Pinggiran Indra Mahkota dihantar oleh Sultan Brunei sebagai pembesar Brunei untuk menguasai ekonomi. Pada tahun 1820-an, masyarakat Melayu bertumpu di lidah tanah yang terletak di sekitar Sungai Sarawak, menjadi pusat perdagangan dan pentadbiran. Strategi kerana mampu mengawal kegiatan perdagangan sungai dan kawasan pedalaman. Individu yang terlibat dalam percaturan politik dan pemerintahan di Sarawak antara tahun 1830 hingga 1840 iaitu Sultan Omar Ali Saifuddin II iaitu Sultan Brunei, Pangeran Raja Muda Hashim, James Brooke dan Datuk Patenggi Ali. Individu yang terlibat dalam percaturan politik dan pemerintahan di Sarawak antara tahun 1830-an hingga 1840-an. Sultan Brunei mentadbir wilayah Sarawak pada tahun 1827. Berhasrat mengawal kegiatan perdagangan di Sarawak. Pusat pentadbiran didirikan oleh Pangeran Indra Mahkota di Kuching. Perbalahan dengan pembesar tempatan berlaku sebab mengenai cukai yang tinggi dan kerahan tenaga. Datuk Patenggi Ali memimpin penentangan sebab ingin membebaskan Sarawak daripada cengkaman Pangeran Indra Mahkota. Kemudian Pangeran Raja Muda Hashim dihantar oleh Sultan Brunei untuk menyelesaikan masalah di Sarawak. Merupakan bapa saudara Sultan Brunei, berusaha memujuk Datuk Patenggi Ali dan pembesar Melayu tetapi gagal. Meminta bantuan James Brooke. Mencari peluang untuk mendapatkan Sarawak. Menjalankan aktiviti pengembaraan di antara Sarawak dan Singapura pada peringkat awal dengan kapalnya Royalist. Mendapat sokongan pihak British melalui Angkatan Tentera Laut, dipelawa oleh Pangeran Raja Muda Hashim untuk menyelesaikan masalah di Sarawak. Syarat yang dikenakan ialah Sarawak perlu diserahkan kepada James Brooke. Seterusnya, Datuk Patenggi Ali iaitu pembesar tempatan Sarawak melakukan penentangan terhadap pentadbiran Brunei pada tahun 1836. Menentang tindakan-tindakan wakil Sultan Brunei yang menjejaskan kehidupan masyarakat tempatan. Bersetuju berunding dengan James Brooke dan menamatkan penentangan terhadap Brunei. Kita tengok James Brooke mendapatkan kuasa pemerintahan, iaitu bagaimana strategi yang digunakan oleh beliau. Yang pertama, rundingan, ugutan, perjanjian serta ketenteraan. Strategi James Brooke mendapatkan kuasa pemerintahan, iaitu menerusi rundingan, digunakan apabila berunding dengan Pangeran Raja Muda Hashim, diminta untuk menyelesaikan pertelingkahan yang berlaku di Sarawak. Pangeran Raja Muda Hashim menawarkan Sarawak kepada James Brooke sebanyak 2 kali sebelum James Brooke menerimanya. Ugutan dilakukan sebanyak 2 kali. Kali pertama terhadap Pangeran Raja Muda Hashim yang cuba berdolak dalik dan tidak bersetuju dengan rundingan yang dilakukan. James Brooke mengugut Pangeran Raja Muda Hashim dengan bersedia menyerang kedudukan beliau di Kuching, menyebabkan Pangeran Raja Muda Hashim bersetuju menyerahkan pemerintahan Sarawak kepada James Brooke.
Kali kedua dilakukan secara tidak langsung kepada pemerintah Brunei iaitu Sultan Omar Ali Saifuddin apabila James Brooke hadir ke Brunei diiringi oleh Angkatan Tentera Laut British bertujuan untuk mengesahkan penyerahan Sarawak seperti yang dilakukan oleh Pengiran Raja Muda Hashim. Tindakan James Brooke menyebabkan Sultan bersetuju mengesahkan penyerahan Sarawak. Perjanjian. Dua perjanjian terpenting telah berlaku iaitu pada tahun 1841 1842. Pada tahun 1841 di mana perjanjian antara James Brooke dengan Pengiran Raja Muda Hashim, Sarawak diperintah dan hasil dikuasai oleh James Brooke. James Brooke harus menghormati dan memelihara undang-undang dan adat Melayu. Perjanjian 1842 di mana James Brooke dengan Sultan Brunei, Sultan Omar Ali Saifuddin. Sultan Brunei menjerahkan Sarawak dari kawasan Tanjung Datu ke Sungai Samarahan. James Brooke mendapat semua hasil pendapatan kawasan ini. James Brooke mestilah memberikan ufti tahunan sebanyak $2,500 Spanyol kepada Sultan Brunei. Tidak boleh campur tangan dalam hal adat dan agama penduduk tempatan. Tidak boleh dipindahkan milik tanpa kebenaran Sultan Brunei. James Brooke diiktiraf oleh Sultan Brunei sebagai Raja Putih Sarawak. James Brooke mendapatkan kekuasaan sebagai pemerintah Sarawak melalui kedua-dua perjanjian dan secara langsung menamatkan kekuasaan Kesultanan Brunei di Sarawak. Ketenteraan. Kekuatan ketenteraan digunakan oleh James Brooke untuk mendapatkan kuasa di Sarawak. Bantuan ketenteraan diperoleh melalui sokongan kapal HMS Dido yang dimiliki oleh Angkatan Tentera Laut British. Kapal ini digunakan untuk memerangi ancaman lanun yang mengganggu perdagangan dan ketenteraman Sarawak. Usaha dan tindakan James Brooke mengukuhkan kuasa iaitu melalui kekuatan tentera, menentang kebangkitan orang tempatan, memperoleh sokongan sebahagian masyarakat tempatan, mengambil kesempatan daripada pertelingkahan yang wujud dalam masyarakat tempatan, menghapuskan tokoh tempatan yang menentang kedudukannya, memperkukuhkan pertahanan Sarawak, serta sokongan kewangan. Seterusnya kita tengok usaha dan tindakan melalui kekuatan tentera di mana memperoleh bantuan dan sokongan daripada tentera laut British. Kubu kuat orang Iban di Sungai Saribas dan Sungai Skrang berjaya dihancurkan oleh kapal perang HMS Dido. Menentang kebangkitan orang tempatan di mana kebangkitan orang tempatan dianggap sebagai lanun. Isu ini menjadi alasan tindakan meluaskan kuasa di kawasan orang Iban sebagai tindakan yang sah dan mendapat sokongan British. Seterusnya, memperoleh sokongan sebahagian masyarakat tempatan di mana sokongan daripada sebahagian orang tempatan berjaya diperoleh termasuklah sebahagian orang Melayu dan Iban. Mengambil kesempatan daripada pertelingkahan yang wujud dalam masyarakat tempatan di mana di Mukah Pengiran Matusin disokong oleh James Brooke yang berkonflik dengan Pengiran Ersad. Pengiran Ersad dan anaknya Pengiran Nipa lebih dihormati oleh penduduk tempatan. James Brooke memecahkan kekuatan masyarakat tempatan di Mukah dengan sokongan terhadap Pengiran Mutasim. Menghapuskan tokoh tempatan yang menentang kedudukannya, di mana tokoh tempatan yang menentang James Brooke berjaya disingkirkan. Syarif Masaho dibuang ke Singapura kerana dituduh terlibat dalam pakatan menyingkirkan James Brooke. Datuk Petinggi Abang Abdul Ghafur bin Abang Khahar dibuang ke Melaka. Seterusnya memperkukuhkan pertahanan di Sarawak di mana benteng dan kubu yang dilengkapi dengan meriam didirikan di kawasan yang strategik. Kubu di Sungai Skrang dibina pada tahun 1849 selepas Perang Beting Maru tamat. Pertujuan memerhati pergerakan kaum Iban Skrang daripada menentang pentadbiran Brooke. Pada tahun 1849, kubu ini dinamakan Fort James. Pada tahun 1862, Ranger Sarawak ditubuhkan bagi mengawasi keamanan dan pertahanan. Sokongan kewangan di mana James Brooke memperoleh sokongan kewangan daripada pemodal daripada Eropah.
Kronologi perluasan kuasa dinasti Brooke. Pada tahun 1841, kawasan Kuching diperoleh oleh James Brooke, kemudian merangkumi kawasan dari Tanjung Datu ke Sungai Samarahan. Sejak tahun 1840-an, Batang Lupar dan Sungai Saribas berjaya dikuasai. Pada tahun 1853, penentangan di Saribas dan Batang Lupar. Sultan Abdul Mukmin gagal mengawal kebangkitan. Serahkan tanah antara Sungai Samarahan dengan Sungai Rajang dengan bayaran $1,500 setahun. Seterusnya tahun 1861 berlaku kekacauan di sepanjang Sungai Rajang. Sultan Mukmin serah Sungai Rajang dengan jumlah $4,500 setahun. 1883 di mana Kesultanan Brunei ditentang oleh orang Kayan yang mendiami kawasan Sungai Baram. Charles memperoleh Baram dan seluruh lembangan Sungai Baram daripada Sultan Brunei dengan bayaran ufti sebanyak $4,200 Sepanyol setahun. Kronologi perluasan kuasa dinasti Brooke, di mana pada tahun 1885 Charles Brooke memperoleh kawasan di Sungai Terusan dengan bayaran $4,500 Sepanyol kepada Temenggung. Tindakan ini diambil bagi menyelesaikan isu pembunuhan peniaga Sarawak oleh orang Murut. 1890, Charles Brooke memperoleh Limbang. Tindakan ini dilakukan apabila penduduk Limbang bersetuju untuk menyertai Sarawak. Sultan Brunei menerima bayaran sebanyak $6,000 Sepanyol. 1905, di mana Charles Brooke membeli lawas daripada Sultan Hashim Jalal. Keluarga Brooke berjaya meluaskan wilayahnya hingga ke sempadan Brunei. Kita tengok pula kronologi perluasan kuasa dinasti Brooke pada tahun 1841, di mana kawasan Kuching diperoleh oleh James Brooke, kemudian merangkumi kawasan dari Tanjung Datu ke Sungai Samarahan. Sejak tahun 1840-an, Batang Lupar dan Sungai Saribas berjaya dikuasai. Pada tahun 1853, penentangan di Saribas dan Batang Lupar. Sultan Abdul Mukmin tidak dapat mengawal kebangkitan dan menyerahkan tanah antara Sungai Samarahan dengan Sungai Rajang dengan bayaran sebanyak $1,500 setahun. Pada tahun 1861, di mana masalah kekacauan di sepanjang Sungai Rajang telah berlaku, Sultan Mukmin menyerahkan Sungai Rajang dan menerima bayaran semula $4,500 setahun. Pada tahun 1883, Kesultanan Brunei ditentang oleh orang Kayan yang mendiami kawasan Sungai Baram. Charles memperoleh Baram dan seluruh lembangan Sungai Baram daripada Sultan Brunei dengan bayaran ufti sebanyak $4,200 Sepanyol setahun. 1885, di mana Charles Brooke memperoleh kawasan di Sungai Terusan dengan bayaran $4,500 Sepanyol kepada Temenggung. Pada tahun 1860, Charles Brooke memperoleh Limbang. Sultan Brunei menerima bayaran sebanyak $6,000 Sepanyol. 1905, di mana Charles Brooke membeli lawas daripada Sultan Hashim Jalal. Peta ini menunjukkan kawasan yang dikuasai oleh keluarga Brooke di Sarawak dari tahun 1853 hingga tahun 1905, dan kawasan ini adalah pada tahun 1853. Seterusnya, ini adalah kawasan jajahan pada tahun 1861 yang dikuasai oleh keluarga Brooke. Seterusnya, kawasan jajahan pada tahun 1883. Seterusnya, kawasan jajahan pada tahun 1905. Keluarga Brooke menggunakan 4 kaedah untuk meluaskan kuasa. Yang pertama, menggunakan kekuatan ketenteraan. Kedua, mengambil kesempatan masalah ketidakstabilan di kawasan-kawasan tertentu seperti penentangan rakyat. Ketiga, membayar pampasan kepada pemerintah tempatan. Dan yang keempat, membeli sesuatu wilayah daripada pemerintah tempatan. Sebelum kurun ke-19, Sarawak pada ketika itu di bawah pemerintahan Sultan Brunei. Baginda telah melantik pembesar tempatan
untuk mentadbir wilayah-wilayah di Sarawak. 1853, penentangan di Saribas dan Batang Lupar menyebabkan Sultan Abdul Mukmin tidak dapat mengawal kebangkitan rakyat dan menyerahkan tanah antara Sungai Samarahan dengan Sungai Rajang kepada keluarga Brooke. Sebagai pampasan, Sultan Mukmin dibayar sebanyak $1,500 setahun oleh keluarga Brooke. 1861, masalah kekacauan di sepanjang Sungai Rajang. Sultan Mukmin menyerahkan Sungai Rajang. Sebagai pampasan, Sultan Mukmin dibayar sebanyak $4,500 setahun oleh keluarga Brooke. 1883, pembunuhan beberapa orang peniaga Sarawak oleh orang Murut di lembangan Sungai Terusan. Peristiwa ini menyebabkan kawasan itu diserahkan oleh Sultan kepada keluarga Brooke dan baginda mendapat bayaran tahunan sebanyak $4,500. 1905, Charles Brooke membeli lawas daripada Sultan Hashim Jalan. Menjelang tahun 1905, keluarga Brooke telah berjaya meluaskan wilayah hingga ke sempadan Brunei. Sempadan negeri Sarawak yang dibentuk semasa pemerintahan keluarga Brooke kekal sehingga hari ini. Sekian, terima kasih. Semoga video ini memberi manfaat pada semua.